Hai, saya akan tunjukkan kepada anda apakah yang perlu ada di dalam peti pertolongan cemas ini. Peti pertolongan cemas ataupun First Aid Kit Box merupakan peralatan untuk membantu ketika kecemasan berlaku. Peralatan di dalam peti pertolongan cemas ini berbeza daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Maksud saya, peti pertolongan cemas di sekolah, peti pertolongan cemas di kilang, peti pertolongan cemas di rumah dan peti pertolongan cemas di pejabat ada sedikit kelainan isinya. Ini adalah peti pertolongan cemas yang sesuai untuk kegunaan pejabat. Peti pertolongan cemas ini kita boleh bagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu ubat-ubatan, bahagian kedua untuk merawat luka-luka kecil dan bahagian ketiga untuk pendarahan. Mari kita lihat apa ada di dalam peti kecemasan ini. Maka inilah barang-barang yang ada di dalam peti pertolongan cemas itu tadi. Kita bahagikan kepada pertama PPE asas seperti sarung tangan dan mask. Kita juga ada manual, buku panduan pertolongan cemas, dan kita juga ada kad untuk memeriksa kandungan barangan di peti pertolongan cemas dan tarikh luput. So kita memang kena memeriksa peti pertolongan cemas kita dari semasa ke semasa, ya. Seterusnya kita ada ubat-ubatan asas. Kita ada peralatan untuk rawatan luka-luka kecil dan peralatan untuk pendarahan ataupun kepatahan. Mari kita tengok satu persatu. Okey, untuk ubat yang asas yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas, yang pertama sekali ni adalah aspirin soluble. Aspirin soluble ni selalunya kita gunakan apabila mangsa itu mengalami sakit dada akibat serangan jantung. Macam mana nak pakai ni? Kita akan larutkan di dalam air dan kita bagi mangsa minum. Jangan khawatir kerana apabila anda menelefon 999, nasihat akan diberikan bila perlu gunakan aspirin ini. Seterusnya kita ada ubat-ubatan asas seperti ubat ni adalah ubat untuk tahan gatal dan juga dikenali sebagai Piriton. Kita juga ada Panadol atau paracetamol untuk menahan sakit ataupun menurunkan suhu badan akibat demam. Kita juga ada ubat untuk gastrik. Kita juga ada dalam peti pertolongan cemas kita ubat sapu untuk sakit-sakit otot. Juga kita ada ubat sapu. Ubat ini adalah ubat sapuan, boleh digunakan apabila digigit serangga. Kita juga ada ubat untuk selesema dan juga normal saline untuk mata jika mata termasuk habuk. Itu adalah untuk bahagian ubat-ubatan. Seterusnya kita ada beberapa peralatan yang boleh membantu kita dalam situasi kecemasan ataupun kemalangan kecil. Kita perlukan gunting. Nanti kita perlu, jika kita perlu untuk menggunting gauze, kita perlukan gunting. Kita juga memerlukan tweezer. Tweezer ini gunanya membuang foreign body. Katakanlah kecederaan terkena kaca ataupun sebagainya dan kita perlu keluarkan kaca itu daripada luka, kita boleh gunakan tweezer. Kita juga ada plaster untuk rawatan luka-luka kecil. Kita juga ada alcohol wipes. Kita ada paraffin gauze dressing. Dia adalah berbentuk seperti jaring-jaring. Apabila
ada luka, kita akan cuci luka dan kita akan letak gauze ini, dia bentuk jaring-jaring, dan kita tekapkan dengan gauze untuk rawatan luka. Juga kita ada termometer kepala untuk menyukat suhu badan. Jika anda perasan, saya tidak ada memasukkan ubat luka kuning di dalam peti pertolongan cemas saya. Ini adalah kerana kita boleh menggunakan air mineral untuk mencuci luka. Air mineral mudah didapati di mana-mana sahaja. Untuk merawat pendarahan dan kepatahan, peti pertolongan cemas kita memerlukan beberapa perkara. Kita perlukan gamji untuk membantu dalam memberhentikan pendarahan. Selain daripada itu juga kita ada sterile cotton, boleh digunakan untuk mencuci luka-luka kecil. Kita menggunakan kombinasi gauze dan juga crepe bandage untuk memberhentikan pendarahan. Manakala kain anduh ini digunakan untuk memberi sokongan kepada anggota badan yang patah. Peti pertolongan cemas ini boleh dibeli di mana-mana farmasi. Di farmasi ada peti pertolongan cemas yang telah tersedia di dalamnya. Tetapi saya cadangkan ketika anda hendak membeli peralatan ataupun barang-barang untuk peti pertolongan cemas, beli secara asing-asing. Ia bergantung di mana anda ingin letakkan peti pertolongan cemas ini, kerana kegunaannya adalah berbeza daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Di lain masa, insya-Allah saya dan rakan-rakan akan menunjukkan cara-cara menggunakan peralatan di dalam peti kecemasan ini. Supaya tidak terlepas, jangan lupa subscribe dan tekan loceng supaya notifikasi akan sampai ke telefon pintar anda apabila kami upload video-video tersebut. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.